Okey, rumus algebra adalah sambungan kepada tajuk apa? Kalau kita ingat balik rumus algebra ni antara yang penting juga di bawah tajuk rumus algebra. Rumus algebra ni di bawah sambungan kepada tajuk persamaan linear. Rumus algebra ni adalah persamaan linear lah. Macam persamaan linear dengan rumus algebra ni macam adik-beradik lah. Satu abang, satu adik. Okey, jadi tak ada tidak membezakan sangat kerana apa? Kerana dari segi konsep dia sama. Rumus algebra ni okey, persamaan linear ni okey, sama cikgu sebut sebelum ni. Okey, kalau diberi nombor contohnya 5pi. Okey, ini adalah kita panggil sebutan algebra. Kita panggil sebutan algebra, SA juga tak sebutan algebra. Tapi kalau ada satu kita panggil sebutan algebra. Tapi kalau bila digabungkan contohnya tambah 3y. Okey, yang ni pun sebutan algebra juga. Jika digabungkan antara dua ni, dia menjadi ungkapan algebra. Okey, tapi bila dia ada sama dengan contoh sama dengan 10, maka daripada ungkapan algebra ni dia menjadi persamaan linear. Okey, apa beza persamaan linear dengan rumus algebra? Lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Konsep pun sama. Okey, di dalam sebelum kita nak memahami konsep rumus algebra, kita faham dulu konsep persamaan linear. Okey, di bawah tajuk persamaan linear. Okey, di bawah tajuk persamaan linear, apa yang kita kena faham adalah konsep asas dia sekali. Bila konsep ni tak akan berubah sehingga kamu masuk universiti, kamu sambung belajar di universiti dalam ilmu matematik ataupun ilmu kejuruteraan. Bila sebut tentang konsep persamaan linear, kamu kena dia tak akan berubah. Okey, di mana dalam persamaan linear dia ada nilai kiri dan nilai di kanan. Kiri, okey, dia ada sama dengan kanan. Okey, di mana dari konsep dia kamu kena ingat bahawa kiri ni adalah pemboleh ubah ataupun abjad. Sama dengan kanan adalah nombor. Apa maksud abjad? Abjad ni nilai yang kita tak tahu dan nombor adalah nilai yang kita tahu. Jadi nilai yang kita nak cari. Okey, di sini adalah nilai yang kita nak cari. Kita lagi nilai yang nak cari. Okey, sama dengan nilai yang kita dah tahu. Yang nilai yang kita tak mau cari lah, sebab kita dah tahu. Maksud nilai yang kita nak cari dan nilai yang kita tak mau cari. Okey, nilai yang tak mau cari. Kenapa tak mau cari? Sama ada keberangkalian, sama ada nilai tu kita dah tahu, ataupun nilai tu soalan tak minta untuk kita cari. Jadi kita kena letak di sebelah kiri adalah nilai yang kita nak cari lah. Jadi di bawah rumus algebra, kalau dalam persamaan linear, nilai tu adalah abjad lah. Jadi nak tak nak kita akan jumpa juga. Contohnya kalau dalam persamaan linear, contoh cikgu letak 5 tolak 5 tolak 5pi sama dengan 30 contoh. Okey, ini dalam persamaan linear, di mana di sini kita dah tahu dah apa yang kita nak cari. Okey, jadi apa yang kita nak cari di sini adalah nilai pi. Maka pi kita kena letak di sebelah kiri, dan selain pada pi nombor mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi konsep yang akan berlaku adalah yang positif bila melepasi sama dengan, dia akan jadi negatif. Yang negatif akan jadi positif. Yang darab akan jadi bahagi. Yang bahagi akan jadi darab. Okey, yang kuasa 2 akan jadi punca kuasa 2. Yang punca kuasa 2 akan jadi kuasa 2. Sama juga seterusnya. Kuasa 3 akan jadi punca kuasa 3. Punca kuasa 3 akan jadi kuasa 3. Kalau ada lagi kuasa 5, dia akan jadi punca kuasa 5. Punca kuasa 5 dia akan jadi lagi. Nanti kamu akan jumpa lagi bila naik ke tingkatan 4 di atas 5. Jadi biasa untuk sampai kamu tingkatan 3 ni, sekat punca kuasa 2, punca kuasa 3 kat tu je. Nanti naik tingkatan 4 matematik nanti kamu akan jumpa
punca kuasa 5 dalam penyelesaian persamaan linear ni. Jadi di sini okey, sekarang kita nak cari nilai P. Cikgu terangkan konsep persamaan linear dulu, baru kita pergi pada rumus algebra. Okey, di mana okey, kita nak mencari nilai P. Okey, okey, nak mencari nilai P, maka yang mana kita perlu pindahkan dahulu? Nombor apa yang perlu dipindahkan dahulu? Tip dia adalah okey, kadang-kadang kamu keliru nak pindahkan 5 ini atau 5 ini, cikgu. Okey, jadi kamu tengok antara 5 ni yang mana paling jauh dengan P. Okey, 5 ni paling jauh, maka kita kena pindahkan 5 ni dulu ke sebelah sana. Jadi yang tinggal adalah negatif ni jangan dihilangkan. Negatif ni adalah hot 5. Jadi negatif 5P sama dengan 30. Okey, sini positif, pindah macam sini akan jadi negatif, bagi tolak 5. Maka negatif 5P sama dengan 25. Maka okey, negatif 5P ni bermaksud, kena ingat, negatif 5P ni maksud negatif 5 didarab dengan P. Maka kita pisahkan negatif 5 ni dengan P. Okey, darab akan jadi bahagi. Maka yang tinggal hanya P saja. P sama dengan 25. Okey, daripada darab main sini akan jadi bahagi, negatif 5. Simbol dia tak berubah. Yang berubah adalah ni, daripada darab jadi bahagi. Maka P sama dengan negatif 5, kan? Okey, jadi ini adalah konsep kita panggil persamaan linear, di mana kita perlu mencari nilai yang kita tak tahu, iaitu pemboleh ubah. Apa itu pemboleh ubah? Iaitu abjad lah. Jadi ini untuk konsep persamaan linear. Apa beza rumus algebra? Rumus algebra adalah kita nak diberi dalam satu persamaan linear tu diberi pemboleh ubah lebih 2 ataupun lebih pemboleh ubah. Contohnya, okey, dalam rumus algebra. Okey, cikgu letak sikit. Okey, rumus algebra tidak memerlukan kamu mencari nilai, tapi memerlukan kamu untuk meletakkan perkara rumus di sebelah kiri, selain daripada perkara rumus di sebelah kanan. Okey, macam mana? Contoh dia bagi dalam satu persamaan linear juga. Dia bagi persamaan linear tapi pemboleh ubah dah lebih daripada 1. 2 ataupun lebih lah maksudnya. Dia takkan jadi 1. Kalau 1 kita boleh cari nilai dah. Kalau dia bagi contohnya. Contoh dia kata, okey, diberi cikgu tulis atas balik. Okey, 5P tolak 2K sama dengan 3Y. Okey, soalan dia ni maksudnya, kalau ikut konsep dia adalah persamaan linear juga, dia ada persamaan, dia ada sama dengan bila dia dipanggil persamaan linear. Tapi rumus algebra ni di mana dia soalan dia, okey, dia tak suruh kamu cari satu-satu nilai ni. Dia suruh, okey, jadikan, soalan dia, jadikan, contoh saya kata, jadikan K sebagai perkara rumus. Apa maksud K sebagai perkara rumus? Maksudnya K dia berada di sebelah kiri, selain daripada K mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Maka di sini konsep persamaan linear pun kita kena guna. Maksudnya kita bukan nak mencari nilai P, nilai Y, nilai K, tapi kita nak jadikan K sebagai perkara rumus. Ni melibatkan rumus algebra, di mana kita kena letakkan perkara rumus ni, objek apa yang dia suruh letak di sebelah kiri. Selain itu kita kena pindah ke sebelah kanan. Okey, termasuklah abjad PY ni. Jadi bila dia kata K sebagai perkara rumus, okey, okey, apa yang kita kena pindahkan dulu? Yang paling jauh dengan K, apa dia? 5P. 5P kita kena pindahkan dahulu. Maka yang tinggal adalah negatif 2K sama dengan 3Y. Okey, ni positif, macam ni akan jadi tolak 5P. Maka K sama dengan, okey, negatif 2 ni darab K. Jadi darab macam ni akan jadi bahagi. Jadi 3Y tolak 5P bahagi dengan 2. Negatif 2. Okey, adakah ini jawapan dia? Ya, inilah jawapan dia. Kerana apa? Kerana kita dah jadikan K sebagai perkara rumus.
Apa maksud perkara rumus? Hanya K sahaja berada di sebelah kiri. Selain daripada K mesti berada di sebelah kanan. Maka inilah tajuk ni berkenaan dengan ni. Sebab dia adalah sambungan kepada tajuk persamaan linear. Okey. Ada soalan? Haikal nampak kat tangan? Okey. Okey. Jelas ah? Ada soalan? Okey. Ada soalan kamu boleh onkan mikrofon dan tanya cikgu lah. Okey, hari ni kita ulang kaji. Kamu dah faham? Okey, dah faham. Jadi bila cikgu terang kamu akan lebih faham. Jadi kamu kena ingatlah sampai ni. Sampai suatu masa kamu boleh mengajar orang lain pula. Okey. Contoh soalan yang pertama. Okey, apa yang dia kata ni? Ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus. Apa maksud perkara rumus? Kita kena faham tu apa maksud perkara rumus. Apa maksud perkara rumus? Syah, bagi jawapan sikit. Perkara rumus. Siapa boleh bagi jawapan? Onkan mikrofon. Perkara rumus tu maksudnya nilai yang abjad yang berada di kurungan ni mesti berada di sebelah kiri. Maksudnya ungkapan ni huruf dalam kurungan, huruf ke abjad? Huruf dengan abjad sama kan? Okey, huruf ataupun abjad yang berada dalam kurungan ni dijadikan sebagai perkara rumus. Maksudnya yang ada kurungan ni mesti berada di sebelah kiri. Okey, selain daripada yang abjad yang ada kurungan ni mesti dipindahkan ke sebelah kanan satu persatu. Okey, kita contoh soalan yang pertama A. Okey, dia tulis tu Z sama dengan M tolak QP. Okey, sekarang ni dia nak M ni sebagai perkara rumus. Maka di sini kamu kena ingat konsep persamaan linear yang cikgu ajar kamu sebelum ni, di mana M ni berada di sebelah kanan kan. Okey, untuk mudahkan, okey, satu ni dengan yang ni kita pindah sebelah sana, yang ni kita pindah sebelah sini serentak. Maka dia tak akan berubah apa-apa lah. Jadi M tolak QP sama dengan Z. Sebab lah ni kita nak M ni berada di sebelah kiri. Okey, seterusnya M dikekalkan, QP ni mesti dipindahkan ke sebelah sana. Maka QP ni kita pindahkan ke sebelah sana. Maka yang tinggal adalah M sama dengan Z tambah QP. Maka betul lah persamaan ni, betul. Maka inilah jawapan dia. Okey, simple saja. Kalau kita faham dari segi konsep, maka mudah untuk kita jawab. Okey, soalan B. Contoh. Okey, soalan B. Okey, dia kata 3Y sama dengan 7W per X. Okey, jadi apa yang dia nak perkara rumus? Dia nak X sebagai perkara rumus. Maka okey, dalam keadaan ni kita tak perlu terbalikkan macam ni, macam soalan A. Sebab apa? X ni dalam keadaan bahagi. X tak nak dia kena pindahkan ke sebelah sana. Sebab apa? Dia dalam keadaan bahagi. Okey, bila kita pindahkan dia akan jadi apa? Jadi darab. X dipindahkan ke sebelah sana akan jadi darab. Maka okey, X pindah sana jadi darab. Jadi X akan darab apa? 3Y. Maka kita akan dapat 3Y X sama dengan 7W. Okey, jadi sekarang ni kita nak kekalkan X tu sebelah kiri. Selain daripada X, kita pindah ke sebelah kanan. Jadi apa yang kita kena pindah adalah 3Y ni. 3Y ni perlu dipindahkan ke sebelah sana. 3Y ni dalam keadaan apa? Dalam keadaan darab. Pindah sini akan jadi bahagi. Yang tinggal adalah X sama dengan 7W. Okey, bahagi. Bahagi serentak lah. Sebab 3Y ni pun dalam keadaan darab dua-dua ni. Maka 3Y. Maka inilah jawapan dia. Okey, inilah. Okay, cikgu harap kamu boleh faham. Cikgu akan bagi contoh berulang-ulang sehingga kamu betul-betul faham lah. Betul-betul kita kata ikatan yang kuat lah. Jadi kemas lah ikat tu. Tak longgar-longgar dah. Okey, soalan C. Okey, cikgu ambil okey, soalan C. Ni soalan C ni. Okey, cikgu ambil soalan E.
Okey, soalan E. Okey, dia letak 5Q sama dengan, okey, 5Q sama dengan, okey, 3 per U tolak 5. Okey, jadi okey, apa yang perkara rumus yang dia kata ni? Okey, U sebagai perkara rumus. Okey, maka U ni perlu dipindahkan ke sebelah kiri lah. Jadi dia ada keadaan bahagi, kita pindah jadi darab. Maka apa yang darab? Yang akan darab 5Q lah. 5Q darab U, jadi 5Q U sama dengan 3 tolak 5. Okey, 3 tolak 5. Okey, jadi apa yang kita kena pindahkan lagi? Okey, kita nak kekalkan U sahaja berada di sebelah kiri. Selain daripada U, mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Maka yang tinggal hanya U saja. U sama dengan 3 tolak 5. Okey, 5Q ni akan, okey, kamu kena ingat 5Q ni bila dipindahkan melepasi sama dengan, dia ada keadaan darab, dan melepasi sama dengan dia akan jadi bahagi. Betul? Okey, bila dia bahagi, bila dia pindah melepasi sama dengan, dia akan bahagi semua sebutan yang berada di sebelah sana. Dia tak boleh bahagi salah satu nombor. Dia kena bahagi. Kalau ada sini 2 sebutan, dia kena bahagi 2 sebutan. Kalau ada 3 sebutan, 3 sebutan dia kena bahagi. Kalau ada 5 sebutan di sebelah ni, ke 5 dia kena bahagi. Itu maksudnya adil dalam konsep matematik lah. Kamu kena bahagi semua. Jadi untuk bahagi semua, kamu garis semua lah. Jadi 5Q. Okey, jadi mana jawapan dah? Okey, inilah jawapan dah. Sekarang ni kamu bukan nak mencari nilai abjad. Tugasan kamu adalah meletakkan U sebagai perkara rumus. Ya, jadi jangan duk pening, cikgu, Q berapa nilai Q, tak payah duk fikir. Dalam rumus algebra, kamu bukan tugas untuk mencari, kalau diberi soalan macam ni, bukan tugas kamu untuk mencari nilai bagi abjad tersebut. Tugas kamu adalah menyusun abjad mengikut perkara rumus. Perkara rumus mesti berada di sebelah kiri. Jelas tak? Okey, soalan seterusnya. Contoh, okey, cikgu ambil soalan G. Nanti kalau ni kamu cuba buat balik. Latihan cikgu bagi ni ada dalam buku teks, cuba buat balik. Okey, G dia tulis apa? Cikgu ambil mana lain. Okey, soalan G. 2A sama dengan punca kuasa 3B tambah 5. Okey, apa yang dia suruh perkara rumus? B sebagai perkara rumus. Okey, B sebagai perkara rumus. Maka sekarang ni B berada di sebelah kanan. Maka kamu pindahkan semua. Jadi pindah ke sebelah sana, yang sana pindah ke sini. Jadi terbalikkan saja. Punca kuasa 3B tambah 5 sama dengan 2A. Okey, 5 pindah ke sebelah sana. Punca kuasa 3B sama dengan 2A tolak 5. Okey, seterusnya apa yang kita nak kena pindah dulu? Okey, adakah kita nak kena pindah 3 ataupun punca kuasa? Yang mana paling jauh dengan B? Okey, yang paling jauh antara punca kuasa dengan 3 adalah punca kuasa. Jadi punca kuasa kena pindahkan dahulu. Okey, punca kuasa pindah jadi melepasi sama dengan akan jadi kuasa 2. Betul tak? Jadi kita sambung di sini. Okey, Cikgu tulis balik situ. Punca kuasa 3B sama dengan 2A tolak 5. Maka 3B sama dengan, okey, punca kuasa ni pindah melepasi sama dengan, dia akan jadi kuasa 2. Kuasa 2, okey, yang ni kita tahu, yang cikgu sebut tadi. Kalau bahagi, dia akan bahagi semua nombor di sebelah sana. Kalau punca kuasa, dia akan jadi, dia tukar jadi kuasa. Dia akan kuasa 2 semua nombor di sana. Jadi kita letak kurungan terus. Kurungan 2A tolak 5 tutup kurungan kuasa 2. Maksudnya apa? Setiap nombor, setiap abjad ni berkuasa 2 semua. Okey, seterusnya, okey, apa yang kita akan pindah adalah B. B dalam keadaan darab. Main sini akan jadi bahagi. Maka B sama dengan
punca, okey, kurungan 2A tolak 5 kuasa 2. Okey, bila darab mesti dia akan bahagi semua. Bahagi 3. Maka itulah jawapan dia. Jadi kamu tak perlulah nak duduk nak cari 2 kuasa 2, A kuasa 2, 5 kuasa 2. Tak apa, buat macam ni pun dah cukup lah. Ini kita kata rumus lah ni. Rumus, perkara rumus. B sebagai perkara rumus. Okey, nampak tak? Okey, seterusnya soalan yang apa, contoh seterusnya. Cikgu ulang. Benda ni berulang-ulang. Yang penting konsep tu kamu kena ingat. Konsep apa? Konsep persamaan linear. Macam ni, punca kuasa dia jadi kuasa 2. Kalau di sini dia akan letak tadi 3 kuasa 2 ataupun B kuasa 2. Okey, contohnya di sini ada B kuasa 2. Mari sini akan jadi punca kuasa semua. Punca kuasa 2 bagi semua nombor di sebelah ni. Okey, seterusnya cikgu ambil lagi beberapa contoh. Yang mana, okey, cikgu contoh cikgu ambil ni I. Soalan I. Okey, kurungan negatif 3M tutup kurungan kuasa 2 sama dengan 4Pi tolak 8. Okey, nak jadikan apa sebagai perkara rumus? Tengok ni. Okey, yang dalam kurungan sebagai perkara rumus. Maka M. Okey, M. Okey, M sebagai perkara rumus. Sekarang ni M dah berada di sebelah kiri. Okey, jangan usik apa-apa. Okey, sekarang ni kita perlu pindahkan apa yang perlu dipindahkan. Negatif 3 dengan kuasa 2. Yang mana perlu dipindahkan dulu? Okey, yang paling jauh. Yang mana jauh sikit? Negatif 3 lebih dekat dengan M berbanding dengan kuasa 2. Jadi kuasa 2 ni kita pindahkan dahulu. Yang tinggal adalah negatif 3M sama dengan, okey, bila ni kuasa 2 bila pindah dia akan jadi punca kuasa. Jadi nak punca kuasa apa? Semua nombor di sebelah sana. Abjad di apa? Sebutan di sebelah sana ada 2, maka dua-dua tu kita kena punca kuasa semua. Okey, punca kuasa semua 4Pi tolak 8. Dua-dua ni berada di bawah punca kuasa. Sebab kuasa 2 di sini dipindahkan ke sana kan. Okey, seterusnya apa yang kita kena tekan adalah M. Maka negatif 3 dipindahkan. Maka M sama dengan, okey, punca kuasa 4Pi tolak 8. Okey. Okey, negatif 3M. Maksudnya negatif 3 darab M. Ni darab. Pindah sana akan jadi bahagi. Maka dia akan bahagi negatif 3. Maka inilah jawapan dia. Okay, simple saja. Itu maksudnya rumus algebra dia macam Lego. Kamu memindah-mindahkan nombor satu persatu, sama ada dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Dan apa yang berubah adalah simbol dia. Dan setiap dalam matematik kamu kena tahu simbol ni dia ada pasangan dia. Jadi dalam ciptaan Allah pun setiap yang Allah cipta tu ada pasangan dia. Kan? Jadi apa yang tak ada pasangan? Telinga kiri ada telinga kanan, mata kiri ada mata kanan, hidung kiri, lubang hidung kiri, lubang hidung kanan kan. Jadi ada pasangan dia. Jadi sama juga dalam ilmu matematik ni pun Allah apa? Ilmu ni pun daripada Allah SWT juga kan. Jadi matematik dia ada pasangan dia. Negatif ada positif, darab ada bahagi, kuasa 2 ada punca kuasa 2, kuasa 3 punca kuasa 3. Jadi kamu tahulah pasangan-pasangan dah. Jangan kamu terbalik. Negatif pasangan dah, darab. Salah. Punca kuasa 2 pasangan dia kuasa 3. Salah. Jadi kita kena tahu. Jadi bila kita nak ubahkan sesuatu nombor, simbol tu kita kena tahu pasangan dia apa. Okey, seterusnya cikgu bagi satu lagi contoh. Okey, contoh yang mana? Yang mana kamu nampak paling nampak susah itu? Tak susah. Ni kalau kamu tengok soalan A sampai soalan J, nampak macam susah. Sebab apa? Sebab apa kamu nampak susah? Sebab kamu dah ingat kamu kena cari nilai ni. Bukan tugas kamu untuk mencari nilai T ni, nilai W, bukan. Soalan tak meminta kamu mencari nilai tersebut. Soalan nak minta kamu pindahkan sahaja nombor abjad ataupun nombor ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri. Yang tinggal sebelah kiri adalah yang ada dalam kurungan ni. Itu maksudnya perkara rumus. Perkara rumus ni rumus lah. Contohnya
nak cari rumus bagi luas segi 4. Okey, rumus dia apa? Rumus segi 4. Sama dengan lebar darab tinggi. Lebar darab tinggi. Apa maksud? Maksudnya sebelah kiri mesti rumus. Sebelah kanan adalah benda yang nak cari. Jadi perkara rumus mesti berada sebelah kiri. Itu maksud dia. Rumus nak cari luas bulatan. Luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2. Jadi itulah maksudnya, rumus tu mesti berada di sebelah kiri. Kalau rumus tu. Okey, seterusnya cikgu tanya, kita akan cuba buat soalan. Contoh cikgu ambil J lah, soalan J. Okey, dia kata situ punca. Dah ada punca kuasa, ada kuasa 2 pula cikgu. Macam mana? Tak apa, kamu pergi satu-satu. Okey, 9 R kuasa 2 tutup kurungan sama dengan 4x tolak 7 S bukan 5 lah, S. Okey, apa yang nak jadikan perkara rumus? Okey, di sini apa? Pakat lena tu ni. Cikgu saja nak test tengok berapa ramai imam kamu pada pagi. Ramai tak yang bangun pagi? Menunjukkan ramai yang lena pagi. Tak tahu, harap solat subuh lah. Okey. Jadi kamu kena ingat apa yang berlaku pada hari ni sama macam macam mana kamu belajar di universiti macam ni lah. Tak ada siapa yang akan kejut kamu di rumah. Mungkin bila ni mak ayah kejut lah. Tapi bila masuk universiti nanti tak ada siapa. Kawan-kawan pun buat tak tahu nak pergi kelas ke tak mau pergi kelas. Nak semayang ke tak mau semayang, nak buat apa ikut pensyarah pun tak ambil kedatangan. Macam mana hari ni lah, cikgu tak ambil kedatangan kamu. Jadi pensyarah pun tak ambil kedatangan, cukup ambil exam, dapat markah. Tapi kalau di sekolah ni kamu okey lah, tak lulus pun tak apa, lulus pun tak apa, semua tak apa kan. Tapi di universiti sekali gagal, dapat periksa gagal. Okey, amaran pertama. Periksa kali kedua gagal lagi, amaran kali kedua. Periksa kali tiga gagal, bungkus balik. Jadi sangat itulah. Jadi kalau kita tak berdisiplin, tak membentuk daripada sekolah, di universiti nanti akan berlaku culture shock lah, sebagai kejutan budaya. Jadi kamu kena betul-betul lah, kena betul-betul sebab ilmu ni kamu kena ingat apa yang berlaku hari ni akan jadi sejarah pada masa depan. Apa maksud sejarah? Sejarah kalau kamu kalau kita tidak diterima oleh masyarakat kerana ilmu kita tidak boleh salahkan sejarah. Jadi orang tak akan ambil. Okey, jadi kalau orang tak pilih kita suatu masa, jangan salahkan sejarah kita. Kita kena salahkan sikap kita. Okey. Sebab setiap orang akan berlumba-lumba. Walaupun berlaku wabak dalam keadaan normal sekalipun, dalam keadaan new normal baru, orang akan berlumba-lumba juga menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab perjuangan ni mesti diteruskan. Okey, sebab tu bila cikgu buat kelas tu, walaupun nampak macam tiada paksaan, sunat ya, tapi siapa yang ambil, insya-Allah. Sebab orang yang nak berjaya ni, nak berjaya macam nak makan lah. Nak berjaya pun macam nak makan. Kalau kamu tak pergi ambil, makan ngunyah, telang, berjaya pun dia tak akan masuk dalam perut macam tu. Kena usaha. Nak makan pun kita kena usaha kan. Jadi Allah tertibkan kita usaha. Dan nak apa jua keadaan, kamu nak apa, kamu kena usaha. Sampai nak apa, nak buang air pun kena pergi tandas. Kalau kamu duduk congok buang air saja tak jadi, kena pergi tandas. Itu maksudnya usaha yang Allah ajar kita. Jadi sama juga dalam menuntut ilmu, apa pun kena usaha. Jangan disalahkan takdir, jangan disalahkan wabak, jangan disalahkan musibah. Kita kena sabar. Okey, sedikit tazkirah selingan. Okey, sebab pada Fahan tanya setakat ni tak apa, kita mengajar, cikgu akan terus mengajar setakat ni dan cikgu harap yang kawan-kawan yang lain akan rujuk balik video ni dan akan tengoklah supaya dia tidak tertinggal. Okey, tengok ni soalan J, cikgu ambil J. Okey, punca kuasa, dalam punca kuasa kurungan Q R kuasa 2 untuk kurungan 4x tolak 7. Jadikan R sebagai perkara rumus. R sebagai perkara rumus.
Jadi hanya art saja kita kena kekalkan. Selain daripada art kita kena pindahkan. Di sini apa yang kita kena pindahkan? Kita tukar. Datang lagi tu. Okey, art yang kita pindahkan adalah 9 kuasa 2 dengan punca kuasa. Yang mana kita kena pindahkan dahulu? Antara punca kuasa 9 dengan kuasa 2. Yang paling jauh dengan art. Okey, kalau tengok di sini yang paling jauh dengan art adalah punca kuasa. Maka punca kuasa perlu dipindahkan dahulu. Yang tinggal adalah 9 art kuasa 2 sama dengan, okey, yang ni punca kuasa. Bila pindah melepasi sama dengan, dia akan jadi kuasa 2 semua. Sama dengan 4S tolak 7 kuasa 2. Okey, mana kuasa 2 ni? Inilah ni daripada punca kuasa ni. Punca kuasa pindah jadi kuasa 2. Dia akan kuasa 2 semua sebutan di sebelah kanan. Okey, seterusnya. Okey, apa yang kita akan pindahkan? 9 ataupun art ataupun kuasa 2. 9 atau art kuasa 2. Kita pindahkan 9. Okey, jadi art kuasa 2 sama dengan, okey, 9 ni darab, mesti akan jadi bahagi. Maka 4S tolak 7 kurungan kuasa 2 bahagi dengan 9. Okey, kuasa 2 ni, kuasa 2. Okey, kuasa 2 pindah pergi sana jadi apa? Jadi kamu letak je lah. R sama dengan, tulis dulu yang tak ada ni, 4S tolak 7 kurungan kuasa 2 per 9. Okey, tadi R ni apa? Kuasa 2 mesti akan jadi punca kuasa 2. Jadi semua yang di sini akan jadi punca kuasa 2. Buat besar-besar punca kuasa 2 tu. Okey, jadi itulah jawapan dia. Jadi jawapan dia apa? Tulis elok-elok sikit. R sama dengan punca kuasa, besar sikit punca kuasa 2 ni. Sebab apa cikgu besarkan punca kuasa 2? Sebab nilai dia dalam tu 4S tolak 7 kuasa 2 per 9. Kamu tak perlu cari nilai, boleh selesaikan, ya. Tapi yang penting adalah art ni sebagai perkara rumus. Okey, jadi tugas kamu dah selesai. Tugas kamu bukan untuk mencari nilai satu persatu. Okey, dalam tajuk ni kamu hanya perlu macam Lego, gerakkan kiri ke kanan, kanan ke kiri. Okey. Dan kamu cuba buat latihan ni. Dari dalam buku teks ada tajuk buku teks tingkatan 2. Nanti juga akan bagi link buku teks dalam grup. Cikgu dah bagi dah hari tu sekali. Cikgu tak tahu berapa ramai yang download buku teks tu. Dan cikgu bagi sekali lagi supaya kamu download lah. Sebab cikgu tak boleh nak hantar melalui WhatsApp sebab saiz dia terlalu besar. Cikgu nak bagi link dia. Okey, seterusnya. Okey, selesaikan yang berikut. Okey, ini situasi yang kedua, di mana soalan bagi. Okey, yang ni soalan suruh cari nilai. Okey, bila soalan suruh cari nilai, apa yang kamu kena tahu? Bila soalan minta kita cari nilai, sebenarnya soalan bantu kita. Dia akan bantu. Okey, di sini ada berapa pemboleh ubah? Okey, soalan yang pertama. Diberi C sama dengan 4D tambah 8. Ada dua pemboleh ubah di sini, ada dua abjad. C dengan D. Okey, apabila dia bagi dua pemboleh ubah ataupun lebih, 3 ke 4 ke, biasanya kalau dia bagi 2, satu dia, pemboleh ubah abjad 2, satu dia akan bagi, satu lagi dia suruh kita cari. Macam tu. Kalau dia bagi 3 pemboleh ubah, 2 dia bagi, satu kita kena cari. Kalau dia bagi 4 pemboleh ubah, 3 dia bagi, satu je kita kena cari. Itu baru konsep yang kalau soalan minta kita cari nilai pemboleh ubah macam dalam kes ni. Okey, dalam kes yang pertama, soalan A pertama, di mana okey, kita letak soalan pertama. Okey, dia diberi C sama dengan 4D tambah 8. Okey, cari situasi yang pertama. Apa dia? Apabila C nilai, okey, dia suruh cari nilai C apabila D sama dengan 2. Ganti je saja. C sama dengan 4D. 4 darab D. 4 darab apa ni? Darab 2. 4 darab 2 tambah 8. Okey, C sama dengan 4 kali 2
8. 8 tambah 8, maka C sama dengan 16. Okay, simple saja. Yang ni lebih pada persamaan linear. Lebih pada persamaan linear, penyelesaian persamaan linear. Sangat simple. Okey, soalan nombor 2. Okey, C sama dengan 4D tambah 8. Maka apabila cari nilai D apabila C sama dengan 10. Okey, jadi kita tulislah C sama dengan 10 sama dengan 4D tambah 8. Okey, jadi kita okey, sekarang ni 4D berada di sebelah. Jadi nak mudah, cikgu tak mudah lah bawa pergi. Jadi 4D tambah 8 sama dengan 10. 4D sama dengan 8 pergi sana, ditolak 10 tolak 8. 4D sama dengan 2. D sama dengan 2 bahagi 4. Maka D sama dengan potong 1 potong 2. D sama dengan 0.5. Okay, D sama dengan 1/2 pun betul, D sama dengan 0.5 pun betul. Okey, ini soalan A. Okey, cikgu ambil soalan D. Soalan D. Okey, soalan D. Okey, dia kata diberi punca kuasa 4M sama dengan N kuasa 2 tolak 5 bahagi 2. Okey, dia ada dua situasi di situ. Situasi pertama, sekiranya M sama dengan 4, M sama dengan berapa? Itu soalan dia. Okey, jika M sama dengan 4, okey, kita letak siap-siap sini. M sama dengan 4. Okey, jadi kita tulis punca kuasa 4 darab 4 sama dengan N kuasa 2 tolak 5 bahagi 2. Maka yang ni kita kena selesaikan. Punca kuasa 4 kali 4 apa? 4 kali 4 apa, Syah? 64 16 kan? Okey, Farhan. Okey, cikgu tak boleh nak ni. During you cannot control share content. Tak boleh. Okey, punca kuasa. Okey, punca kuasa 16 sama dengan N kuasa 2 tolak 5/2. Okey, punca kuasa 16 apa? 4. Okey, jadi 4 sama dengan N kuasa 2 tolak 5/2. Okey, tolak 2 pergi sana. Okey, 4 kali 2 8. Jadi 8 sama dengan N kuasa 2 tolak 5. Okey, kita terbalikkan dia. Terbalikkan pergi sana. Jadi N kuasa 2 tolak 5 sama dengan 8. Maka N kuasa 2, okey, negatif 5 pindah pergi sana. 8 tambah 5. 8 tambah 5 apa? Maka N kuasa 2 sama dengan 13. Maka N sama dengan punca kuasa 13. Maka N sama dengan apa? Guna kalkulator. Siapa ada kalkulator sini? Siapa ada kalkulator? Please, kalkulator please. Mau tengok aja. Kalkulator tak ada? Okey, cari Sat. Cikgu malas nak buka kalkulator cikgu. Berapa tu bisa? 3.6055. Apa Syah? Tak dengar. 3.865. Sat, cikgu punya mikrofon slow Sat. 3 point habis kuat dah mikrofon. 3.6. Kita dengar, ulang balik. 3.6005. Okey, tak apa, cikgu tunjuk lah. Punca kuasa 13
3.06. Okey, 3.61. Kita ambil bundarkan terus. 3.61. Okey, bagus. 3.61. Okey, itulah jawapan dia. Okey, jadi apa yang kamu cikgu tunjuk di sini, kamu kena cermat lah, satu persatu, pindahkan satu persatu. Kalau kamu pindahkan serentak, dia tak akan berubah apa-apa. Kalau semua yang berada di sebelah kiri, semua sebutan di kiri dipindahkan ke sebelah kanan, dan semua kanan dipindahkan ke sebelah kiri secara serentak, tidak akan mengubah apa-apa simbol. Itu konsep dah. Jadi telah menjawab soalan D. Jadi cuba buat soalan lain-lain. Nah, tepi tak? Okey. Seterusnya. Okey, yang ni berapa pemboleh ubah? Tadi 2 pemboleh ubah. Tadi 2 pemboleh ubah. CD, MN, PQ, MN. Okey, sekarang ni 3 pemboleh ubah. Seperti mana yang cikgu bagi tahu kamu tadi, sekiranya diberi 3 pemboleh ubah ataupun 3 abjad, dia minta kita cari satu, di mana soalan akan bagi 2. Itu maksudnya soalan membantu kita. Dia tak akan berlaku di mana 3 abjad dia bagi satu, dia suruh kita cari 2 serentak. Kalau dalam kaedah yang kita belajar sebelum ni, kaedah persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah, di mana kita boleh guna kaedah penghapusan ataupun penggabungan kan. Okey, untuk mencari nilai S dan nilai Y. Okey, itu pun boleh guna. Okey, jadi untuk kes ni soalan akan bagi 2 daripada 3. Okey, dia akan bantu kita. 2 daripada 3 akan diberi. Maksudnya walaupun nampak 3 pemboleh ubah, 3 abjad ni, kamu tengok STU takkan kena cari STU je tak. Kamu hanya perlu cari salah satu je. Kalau soalan suruh cari S, T dengan U dia bagi. Kalau soalan suruh bagi U, T dengan S dia bagi. Jadi nampak macam susah, tapi dia simple saja. Jadi kita pergi contoh soalan E. Okey, diberi 3U sama dengan 4R tambah S. Okey, situasi yang pertama. Okey, cari nilai U. Okey, U ni apabila R, okey kita tulis siap-siap. 3U sama dengan 4 darab R. R berapa? 5. Gantikan terus nombor. 5 tambah S berapa? Negatif 2. Negatif 2. Okey, jadi 3U sama dengan 4 kali 5 20. Okey, tambah tolak 2. Maka 3U sama dengan 18. Maka U sama dengan 18 bahagi 3. Berapa? U sama dengan 2. Apa ni? Jangan kau mana? Pilak. Ambil kain. Berapa? 7 ke 8? Tak ada orang bawa kalkulator. U sama dengan 6. Okey, ni soalan yang pertama. Pecah yang pertama. Pecah yang kedua. Okey, cari nilai R pula. Okey, jadi kita tulis 3 U apa yang bagi sini? U sama dengan 3. Maka 3 darab 3 sama dengan 4 darab. Okey, dia suruh cari apa? R. Tak ada R. Okey, tambah. Okey, X sama dengan 3. Okey, jadi kita tulis lah. Jadi 9 sama dengan 4R tambah 3. Terbalikkan dia pergi sana. Jadi 4R tambah 3 sama dengan 9. Maka 4R sama dengan 9 tolak 3. 4R sama dengan 9 tolak 3, 6. R sama dengan 6 bahagi 4. Maka R sama dengan, okey, berapa? 1,5
5 kan. Okey, betul. Okey, seterusnya cara yang ketiga. Maksudnya satu soalan ni dah boleh pergi pada 3 soalan lah. Dia ubah, cari salah satu. Okey, cari nilai S pula. Okey, maka 3. Okey, 3U. U sama apa di sini? U sama dengan 2. Maka kita tulis 2. Okey, sama dengan 4R. 4 darab apa? R. R di sini apa? R sama dengan 1/2. 1/2. Okey, tambah dia saya cari apa? S. S. Kita tak tahu nilai S. Okey, kita selesaikan. 3 kali 2 6 sama dengan 4 darab 1/2. Jadi kita boleh matikan dia ni. Potong 1 potong 2. Jadi sama dengan 2 S. 2 tambah S. Jadi terbalikkan dia. 2 tambah X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 tolak 2. Maka S sama dengan 4. Okey. Nampak tak? Okey, boleh tak? Okey, ada soalan Haika? Farhan. Farhan. Fauzan. Nampak tak dari segi konsep soalan ni? Okey, kita ulang kaji lah. Maksud ulang kaji ni kita ingat-ingat dah. Kita ulang kaji, ingat balik apa yang kita belajar sebelum ni. Benda ni kamu belajar di tahun lepas. Yang tahun lepas. Kan siapa yang 2 hari tahun lepas belajar dengan cikgu. 2 hari tahun lepas, 2 bila tahun lepas dia belajar dengan cikgu Sanihah kan. Sama je. Benda yang sama. Okey, cikgu ambil contoh soalan H. Okey, soalan mana-mana pun cikgu ambil. Kita tengok masa. Okey, masa ada lebih kurang 30 minit lagi. Okey, diberi, cikgu ambil soalan H dulu. Kalau done lagi kita tambah. Okey, soalan H. Fokus betul-betul lah. Bagi betul-betul boleh tangkap. Soalan H. Okey, diberi 1/2 S sama dengan ni dia bagi pecahan ni 3/5 T kuasa 2 tambah 1/3 U kuasa 2. Okey, benda yang pertama yang kamu kena tahu, abjad-abjad ni dia berada di atas ke di bawah? T ni dia berada dengan S ni berada dengan 1 ke dengan 2? T ni berada dengan 3 atau 5? U ni berada 1 ke? Sebenarnya kalau di sini maksudnya dia berada di atas. Okey, di bawah S ni per 1 juga. Di bawah T ni per 1. Di bawah U ni pun per 1. Maksudnya U ni berada di atas, sama level dengan 1 di atas ni. Walaupun ditulis dalam keadaan macam ni, dia berada di atas. Dia maksudnya dia bukan berada di bawah lah. Kalau dia berada di bawah, dia akan tulis siap-siap. Contohnya 1/2 S. Dia akan tulis, kalau S tu berada di bawah, dia akan tulis S. Tapi kalau dia tulis 1/2 S tengah-tengah ni, maksudnya S ni di bawah dia per 1. Maksudnya dia bukan di bawah lah. Itu maksud dia. Okey, seterusnya. Okey, cara yang paling mudah untuk kita nak cari ni. Okey, kalau dia bagi ni kan. Okey, cara paling mudah adalah kita menukarkan pecahan ni kepada bentuk perpuluhan. Ingat, pecahan kamu tukarkan dalam bentuk perpuluhan. Supaya apa? Supaya memudahkan kita nak masuk nilai-nilai ni. Okey, jadi kamu tukarkan dahulu pecahan ni kepada perpuluhan. Okey, 1 kali 2 ni darab, ni tambah 1 darab 2 2 tambah 1 3 3/2 3 bahagi 2. Okey, jadi kamu tulis 1/5 S sama dengan 3 bahagi 5 0.6 T kuasa 2 tambah 1 bahagi 3 0.33 U kuasa 2. Okey, mana nampak mudah daripada atas ke yang bawah nampak mudah?
Yang bawah ni nampak lebih mudah. Okey, jadi pecahan ni kita tukarkan kepada perpuluhan untuk lebih mudah kita nak selesaikan. Okey, barulah kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama apa dia kata? Okey, nilai S apabila T sama dengan 1. Okey, kita tulis cari nilai S. Okey, 1.5 sama S sama dengan 0.6 kurungan T berapa? T sama dengan negatif 5. Negatif 5 kurungan 0.2 tambah 0.33. Siapa orang tu? Mana? Sorry tu. U apa? U 3. 3 kuasa 2. Kuasa 3 lah. Okey, jadi seterusnya kita carilah nilai-nilai tersebut. Okey, jangan kacau. 1.5 S sama dengan 0.6. Okey, negatif 5 kuasa 2. Negatif 5 darab negatif 5 sama dengan 25. Tambah 0.33. 3 kuasa 2 9. Okey, kamu cari nilai tu. Jangan kacau. 1.5 S sama dengan 0.6 darab 5 darab 25. Okey, dapat 15 tambah 0.33 darab 9. 2.97. Okey, tambahkan saja. Okey, 1.5 X sama dengan 15 tambah 15 17 perpuluhan 97. Okey, jadi X sama dengan 17.97. Kenapa perpuluhan? Sebab dia bagi soalan pun pecahan kan. Okey, bahagi dengan 1.5. Jadi tu. Okey, maka X sama dengan 11.98. Okey, faham? Okey, bagus. Ada respon tak? Okey, seterusnya soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang kedua. Tadi yang pertama kan. Okey, soalan yang kedua. Jadi kita ambil terus yang ni. Kita ambil salin terus yang ni. Yang kita dah tukarkan dalam bentuk perpuluhan tu. Ambil yang tu lebih mudah. Jadi tak sakit kepala Kita ambil warna lain sikit. Okey, yang kedua. Cikgu salin dulu. 1.5 S sama dengan 0.6 T kuasa 2 tambah 0.33 U kuasa 2. Okey, seterusnya soalan yang kedua, cari nilai T apabila U sama dengan negatif 6. Mana U sama dengan negatif 6? Okey, X sama dengan 28. Maka 1.5 X sama dengan 28. Gantikan 28 sama dengan 0.6 kurungan T berapa? Okey, kita cari nilai T. Kita tak tahu. Tak tahu balik. Okey, nilai T kita kena cari. Okey, T kuasa 2 tambah 0.33 kurungan U apa? U sama dengan negatif 6. Negatif 6 kuasa 2. Lebih hak lah kita ni. Okey, jadi selesaikan 1.5 darab 28. 40 sama dengan 0.6 T kuasa 2. Habislah tak kira bagi 2. Okey, tambah 0.33. Okey, cari dulu 6 kuasa 2 sama dengan 36. Negatif 6 darab negatif 6. Negatif darab negatif akan jadi positif.
maka kita akan dapat sini adalah 36 positif. Jadi kamu jangan pelik kenapa pula jadi positif cikgu? Sebab negatif 6 darab dengan negatif 6. Negatif darab negatif jadi positif. Okey, 6 darab 6 jadi 36. Maka di sini 36 darab 0.33 11.88. Okey, cikgu skip dari situ. Okey, jadi seterusnya, okey, nak cari nilai T kan. Jadi mula-mula terbalikkan dulu lah, mudah. Boleh kita buat kerja. 0.6 T02 tambah 11.88 sama dengan 42. Maka 0.6 T kuasa 2 sama dengan 11.88 pindah pergi sana. 42 tolak 11.88. Okey, maka di sini 0.6 T kuasa 2 sama dengan 30.12. Okey, jadi apa yang kena pindah seterusnya? Okey, 0.6. Maka T kuasa 2 sama dengan 30.12 bahagi dengan 0.6. Jadi kamu jangan bimbanglah benda perpuluhan ni. Sebab apa? Sebab kamu boleh guna kalkulator. 30.12 bahagi dengan 0.6. Maka T kuasa 2 sama dengan 50.2. Tu 30.12 bahagi 0.6. Kita dapat 50.2. Maka T sama dengan 50.2 punca kuasa. Kalkulator cikgu ni tak ada punca kuasa. Berapa Syah? Punca kuasa 50.2. Okey, dapat T sama dengan 0.085. Apa? 7 bulan. Okey, 7.085. Okey. Cikgu dah ambil dah 2 soalan di sini. Cikgu harap kamu cuba buat yang lain. Kalau tak dapat jawapan, kamu boleh tanya cikgu lah, WhatsApp cikgu. Okey, setiap orang ada WhatsApp kan. WhatsApp aja cikgu. Kalau tak boleh nak buat kan. Tapi kamu cuba fokus betul-betul lah, insya-Allah boleh buat. Sebab kita bukan nak cari ketiga-tiga nilai, kita hanya perlu cari salah satu daripada 3 untuk soalan ni. Okey. Seterusnya, okey, jam ke apa? Okey, dan lagi satu. Okey, yang ni. Ungkapkan huruf dan kurungan sebagai perkara rumus. Ni sama dengan soalan pertama tadi. Kita tengok soalan ni. Okey, hitungkan nilai berikut. Dia berulang balik lah. Berulang balik. Ni sama dengan soalan yang kita bincang tadi. Okey, kita ambil satu. Tak lagi. Kalau sabar boleh keluar. Okey, soalan ni. Okey, dia beri. Biasanya soalan ni kalau dalam periksa 3 markah. 3 markah. Markah ni nak dapat 1 markah ni sangat bernilai. Kamu untuk pengetahuan kamu dalam periksa 1 markah ni sangat bernilai. Kadang-kadang ada yang dapat 79. Kalau dalam periksa PT3 cikgu semak dulu. Cikgu semak PT3 soalan periksa sebenar cikgu semak dapat 79. Berhari-hari. Hari ni cikgu cek lagi kata ada untuk cari lagi 1 markah. Esok rasa tak puas hati, cek lagi 1 markah. Tak jumpa juga nak bagi. Cek juga 1 markah, tak jumpa juga. Sebelum cikgu bagi keputusan tu kepada pemeriksa, cuba juga nak terus cari 1 markah untuk kamu ni.
Jadi tak jumpa juga. Jadi bila pergi pemeriksa yang penilai tu, penyelaras 79 lah. Jadi kamu dapat C. Dapat B kan. Kalau patutnya boleh dapat A. Satu markah je lagi. Ana sini sini. Nanti group main kat belakang. Okey, jadi sangat bernilai lah. Kalau boleh kamu cubalah kumpulkan sebanyak boleh markah A. Sini sini. Okey, kumpullah markah sebanyak boleh. Okey. Kamu kena skor. Sebab apa kena skor? Sebab nak masuk universiti dia ada syarat dah. Kredit ni syarat dia tu. Jadi syarat tu lah kamu kena penuhi untuk kamu mara dalam perjuangan menuntut ilmu ni. Jadi kamu kena skor lah, berjuang dengan orang-orang ni. Di universiti nanti kamu akan jumpa macam-macam bangsa, macam-macam agama. Yang ada agama yang tak beragama pun ada di universiti tu. Jadi kamu kena berdepan dengan mereka, tengok bagaimana mereka belajar. Kalau ilmu tu jatuh pada mereka, habislah anak bangsa kita. Kalau dia menjadi guru kepada anak kita, orang yang tak beragama, artis ni. Bayangkan kalau artis ni orang yang tak beragama mengajar anak kamu. Dia sangat berisiko lah mempengaruhi anak kita. Jadi kalau boleh, kita nak kuasai ilmu. Jadi kamu kena kuasai ilmu ni. Kalau kamu tak mahu kuasai ilmu, maka dia ambil alih oleh orang lain ya. Okey, jadi contoh ni cikgu ambil contoh B. Okey, diberi 6B sama dengan C tolak. Okey, kita tulis balik. 6B sama dengan punca kuasa C tolak D kuasa 2 bahagi 9. Okey, jadi situasi pertama cari B. Okey, dia suruh cari B. Jika C sama dengan, okey, kita masukkan je 6B sama dengan punca kuasa C sama apa? 20 tolak D kuasa 2 bahagi 9. Maka 6B sama dengan punca kuasa okey 20. Kita tulis dulu 20 D ni sama dengan 2 kan. D kita cari nilai D. Okey, D sama dengan 2. Okay, D sama dengan 2. D sama dengan 2 kuasa 2 negatif. Okey, negatif ni negatif kan. 2 ni negatif ni ada hak 2. Jadi negatif 2 kuasa 2. Jadi positif 4 bagi 9. Okey, cari nilai ni. 20 tambah 4 24. 24 bahagi 9 berapa? 6B sama dengan punca kuasa cikgu sesaran 24 bagi 9. 24 bahagi dengan 9. 24 bahagi 9 2.67. Okey, 6D sama dengan 2 punca kuasa 2.67. Okey, 6D sama dengan punca kuasa 2.67 apa? Okey, guna ni, yang ni kamu kena guna kalkulator saintifik nah. Punca kuasa okey 1.634 kan. Okey, 1.634. Okey, maka D sama dengan 1.634 darab dengan 6. Maka D sama dengan 9.8 9.8 lah. Okey, D sama dengan 9.8. Apa tiba-tiba jadi D ni? Oh, B. Oh, ni berlaku perubahan di sini daripada 6B jadi 6D. Ni B. Oh. Okey, B sama dengan 9.84. Okey, ni untuk soalan yang pertama, pecahan yang pertama. Pecahan yang kedua. Okey, pecahan yang kedua cikgu tukar warna.
Bagi dapat konsep ya. Kamu dapat konsep ni, insya-Allah. Okey. Sebenarnya cikgu ulang daripada tadi, benda yang sama. Maksudnya step yang sama. Yang berubah hanya nombor saja. Matematik ni kamu jangan hafal nombor, yang kamu kena ingat adalah step, konsep. Ingat konsep, mainlah soalan macam mana pun boleh. Sebab dia step yang sama. Okey, soalan yang kedua. Okey, kita tulis. Okey, 6B sama dengan punca kuasa C tolak D kuasa 2/9. Okey, 6B. Okey, soalan ni B sama dengan 1/9. Maka 6 darab 1/9 sama dengan punca kuasa C apa? C, cari C kan? C tak tahu. C tolak D apa? D 2 kuasa 2 bahagi dengan 9. Okey. Jadi potong. Ini boleh potong. 3, 6. Okey, jadi 6 bagi 9 terus ya. 6 bagi 9. Jadi 0.667 lah. Bundarkan. Okey, sama dengan punca kuasa. Nanti kamu boleh skip lah. Bila dah cekak nanti kamu boleh skip yang mana ni. 2, 4. Positif 4 lah. Positif 4 bahagi 9. Okey. Jadi nak mudah, terbalikkan siap-siap dulu. Bila kita ni C tambah 4 bahagi 9 sama dengan 0.67. Okey. Maka apa yang kita kena pindahkan dahulu di sini adalah ni, yang merangkai semua ni, yang mengikat semua ni adalah punca kuasa. Kita pindahkan punca kuasa dulu. Maka C tambah 4 bahagi 9 sama dengan 0.67 kuasa 2. 0.67 kuasa 2. Jadi C tambah 4/9 sama dengan 0.449. Okey. Maka C tambah 4 sama dengan 0.449 darab dengan 9. Okey. Maka C tambah 4 sama dengan 0.449 darab dengan 9. Kena ada kalkulator lah. 4.041. Maka C sama dengan 4.041 tolak dengan 4. Maka C sama dengan 0.41. Okey, ini soalan yang kedua, pecahan yang kedua. Boleh? Boleh Haikal? Farhan? Bening ya, bening. Tak apa, pelan-pelan. Memang macam ni lah. Anda kata ilmu ni boleh ditransfer dalam pendrive, macam komputer nak transfer, mudah. Tapi ilmu ni memang macam ni, dia kena susah payah sikit. Okey, kamu kena betul-betul ingat dia punya ni. Mana hilang ni? Okey, soalan yang ketiga, cikgu habiskan dulu yang ni. Okey. Pertama dah, kedua dah. Okey, yang ketiga pula. Okey. Okey, yang ketiga. Satu soalan pun penuh kan? Kalau kau ada exam nanti kamu kena cepat lah. Sebab satu soalan ni kamu kena ambil masa lebih kurang. Kalau satu pecahan ni 1 minit, 1 minit, 1 minit. Mesti habis 3 minit. Kalau kamu buat lebih daripada 3 minit, habis, drop, habis soalan lain. Jadi kamu kena selalu praktis bagi cekak. Okey, soalan ni seterusnya 6B sama dengan punca kuasa C tolak D kuasa 2/9. Sebab tu matematik dia kena banyak buat latihan. Tujuan dia apa? Tujuan dia kita supaya lebih cekap kita, supaya kita lebih cekap.
Bila lebih cekap ni maksudnya lebih cepatlah kamu selesaikan soalan ni. Sebab tu kena banyak buat latihan. Kalau kamu harap apa cikgu ajar je untuk belajar, lepas tu terus masuk periksa, kamu tidak cekap lah. Macam naik motor lah. Kalau nak bagi cekap kena selalu naik motor kan. Sama juga naik kereta. Cekap naik kereta kena selalu bawa kereta. Kalau naik waktu exam, waktu ambil lesen kereta, terus tak bawa kereta. Bila-bila kecemasan baru nak bawa kereta. Dan itu memang masuk parit ya. Okey, jadi soalan yang ketiga. B, cari nilai D. Okey, jika B sama dengan 1/2. Okey, B sama dengan 1/2 ni kita tukar terus 0.5. Nak main perpecahan ni susah sikit. Jadi kita ambil perpuluhan lebih mudah. Maka 6 darab 0.5 sama dengan C sama apa? C sama 90. Okey, kita tulis siap-siap. Punca kuasa 90 tolak D kuasa 2 bahagi dengan 9. Okey, 6 darab 0.5. 3. Maka 3 sama dengan punca kuasa 90 tolak D kuasa 2 9. Okey, jadi nak cari nilai D, kita balikkan dulu. Boleh. Punca kuasa 90 tolak D kuasa 2 bahagi dengan 9 sama dengan 3. Terbalikkan kan? Terbalikkan yang ni. Jadi apa yang kita kena pindahkan dulu? Kamu tak boleh pindahkan 9 sebab 9 ni berada dalam punca kuasa. Yang kita kena pindahkan adalah punca kuasa dulu. Maka 90 tolak D kuasa 2 bahagi dengan 9 sama dengan 3 kuasa 2. Maka 90 tolak D kuasa 2 bahagi 9 sama dengan 9. Angkat ni. Okey, jadi 9 pindah pergi sana. 9 kali 9 apa? 81. Jadi 90 tolak D kuasa 2 sama dengan 81. Maka negatif D kuasa 2 sama dengan 81 tolak 90. Maka negatif D kuasa 2 sama dengan 80. 90 Okey, negatif 9 kan? Negatif 9. Ada duit RM81, hutang RM90. Maka hutang lagi RM9. Maka seterusnya. Okey, seterusnya. Yang mana perlu pindahkan dulu? Negatif ataupun 2? Okey, yang mana-mana boleh. Okey, contohnya kita pindahkan punca kuasa dulu. Negatif D sama dengan punca kuasa negatif 9. Maka negatif D sama dengan apa? Punca kuasa negatif 9. Guna kalkulator. Tak boleh. Kalau tak boleh, kita pindahkan negatif dulu. Kalau tak boleh, kita pindahkan negatif dulu. Kalau kalkulator kamu terbit jawapan tak boleh, kamu kena pindahkan negatif dulu. Nak pindah. Jadi 3 je kok. Okey, ni. Okey, D. Okey, ni negatif D ni maksud negatif 1 darab D. Maka D kuasa 2 sama dengan negatif 9 bahagi negatif 1 ni. Negatif 1 ni. Negatif D ni maksudnya negatif 1 darab D. Maka kita pisahkan negatif ni. Negatif 1 ni akan nampak lah. Kita pindah di sini. Maka D kuasa 2 sama dengan 9. Maka D sama dengan punca kuasa 9. Maka D sama dengan 3. Okey. Jadi selesai untuk soalan yang ketiga. Okey, D sama dengan 3. Yang ni B sama dengan 9.8. Yang ni C sama dengan
0.41. Maka terjawablah. Okey. Untuk soalan ni, apa yang cikgu bincang ni, soalan ni berkenaan dengan keseluruhan bagi tajuk ni. Apa yang kamu kena buat? Pertama, kena pasti perkara rumus. Perkara rumus ni mesti letak di depan. Selain daripada perkara rumus, mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Okey. Seterusnya diberi soalan macam ni, diminta kamu mencari nilai sama ada 3 pun boleh ubah ataupun 2 pun boleh ubah. Kalau 2 pun boleh ubah, salah satu pun boleh ubah, diberi nilai. Kalau 3 pun boleh ubah macam ni, salah satu 2 daripada 3 akan diberi nilai. Jadi simple saja. Okey. Untuk kelas matematik kita, ulang kaji kita pada kali ini takat ni saja. Cikgu harap kamu buat latihan ini. Okey, ni di bawah tajuk tingkatan 2. Buka buku teks tingkatan 2. Dan ingat periksa PT3 nanti bukan tingkatan 3 saja. Okey, di bawah tajuk rumus algebra bab yang ketiga di tingkatan 2. Okey, latihan yang cikgu bincang tu adalah latihan menjana kecemerlangan ni. Okey, maksudnya menjana, maksudnya latihan akhir bagi bab ni lah. Jadi kalau kamu faham ni, maksudnya kamu boleh buat lah latihan ni. Dan latihan jom cuba 3.1 muka surat 49. Cuba buat. Jangan cuba urus masa kamu dengan baik. Urus masa di saat kamu sangat lapang sekarang ni. Urus masa dengan baik. Guna sebaik yang boleh. Jangan bazirkan masa kita rugi. Masa